Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Kali ni I nak share satu kisah tentang barang lama, barang pusaka yang berpuaka. Kisah ni dikirim oleh Acak yang berasal dari Kedah. Dia kata tragedi yang menimpa dirinya berlaku sekitar tahun 2020. Tapi barang ni daripada mana sebenarnya? Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2020. Waktu ni negara dilanda pandemik lah. Waktu ni semua orang kena duduk rumah, tak boleh nak keluar lah apa semua. So Acak dia kata dia ambil keputusan untuk punggah store. Sajalah nak kemas-kemas rumah sebenarnya. So dia macam punggah lah store, nak tengok barang apa yang boleh disimpan, barang apa yang perlu dibuang, sebab nak mengisi masa tu. So dalam dia kalut punggah-punggah barang, nak deep clean rumah dia ni, dia terjumpa serunai. Dia tak pernah ingat ada simpan serunai. Dia tak pernah memiliki serunai. Dia tak pandai main pun serunai. Dia letak tepi dulu. Dia tak adalah nak buang. And dia tak tahu pun nak simpan ke tak. Tapi dia macam, serunai ni datang dari mana kan. So dia macam letak tepi dulu. Dia macam nak buang ke tak nak, nak buang ke tak nak, nak buang ke tak nak. So dia tak boleh nak decide, dia letak tepi dulu. So dah settle, kemas rumah lah apa ni semua. So macam biasalah, dia teruskan je lah kehidupan dia. So dah malam, dia terjaga daripada tidur. Waktu ni dia kata dalam lewat malam lah, tapi dia tak ingat spesifik jam berapa. Tapi ini adalah hari yang sama yang siang tadi dia jumpa serunai tu. So ni malam tu lah. So dia dah tidur lah apa semua, dia terjaga. Dia tengok isteri dia tak ada kat sebelah. So dia turun, dia tengok wife dia dekat dapur minum haus. Dia teman lah kejap borak-borak kosong. Tapi dia kata seingat dia lah, waktu dia tengah borak-borak kosong ni, dia macam terdengar bunyi serunai tau. Tapi bunyi ni sayup je, macam jauh, macam bukan bunyi dalam rumah. So dia just assume dalam-dalam dia ngantuk, nak teman wife dia minum sekejap borak-borak kosong tu, dia assume itu adalah mainan perasaan. Tapi memang dia ada terdengar bunyi serunai. Tapi tak ada apa-apa. Time tu dia just settle kat dapur. Diorang just naik balik, sambung tidur. So esok pagi tu dia bangun, dia nak sambung kemas laman rumah pula. Sebab semalam dah dalam rumah, ni luar rumah pula. Dia terperasan serunai tu ada dekat depan pintu store. Dia macam siapa alih? Sebab semalam masa dia kemas-kemas store, dia letak tepi tapi still dalam store. Ni dah dekat luar store tu, kat depan pintu store tu serunai tu tau. Dia nak tanya wife dia, kok wife dia yang alih ke apa. Dia malas sebab wife dia complain sakit kepala. Bila wife dia komplain sikit kepala, dia orang buat test COVID semua tak ada. So dia macam tak tahulah, wife dia tak sihat lah tu. So dia tak nak lah tanya macam, awak ke alih-alih serunai akan jadi gaduh. Dah lah macam dua-dua tak boleh nak keluar ni kan. So dia elak-elakkan lah nak cari punca pergaduhan. So dia macam tak kisahlah serunai tu kat situ. Dia just sambung niat dia nak mengemas laman rumah. Dia kata sepanjang hari lah, dia break sekejap macam tu adalah. Makan tak logik lah. Dia kata tak adalah dia macam duduk kat luar asyik mengemas je, tak ada. Adalah dia masuk-masuk sekejap, minum, makan apa semua. Tapi dia memang fokus kat depan tu. Dia alih pokok ke, pasu bunga lain lah, itulah ini, terim pokok lah, siram pokok lah. Dia just memang hari tu dia memang fokus untuk landscaping rumah dia. So dalam dia berpeluh-peluh aktiviti dekat laman rumah tu, dia tengok langit dah mula warna jingga, dah nak masuk senja lah. Dia kata waktu ni masa dia nak masuk rumah, tiba-tiba angin kuat macam nak ribut. So dia decide nak masuk. Lepas dia masuk, angin masih kuat kat luar lah. So dia kata macam pelik, tadi sepanjang masa dia dekat luar, masa dia tanam pokok ni apa semua, tak ada pula angin, tak ada tanda-tanda nak hujan pun. Sebab langit cerah kan, macam orange macam tu. Kalau nak hujan malam kan, mestilah macam dah mendung dari petang apa, yang tak ada. So tiba-tiba dia kata angin kuat. Tapi waktu tu dia tak ada perasaan aneh ke apa. Dia just macam angin tiba-tiba kuat So dia masuk.
So ni dah hari demi hari kita duduk kat rumah kan, PKP dia kata. So dia tertarik dengan serunai tu. Dia tak pernah tahu macam mana nak main serunai, macam mana nak tiup serunai, macam mana nak handle serunai. Dia tak pernah tahu. Dia tak pernah dididik pun untuk menjadi pemain serunai. So dia Google lah, dia tengok YouTube, dia belajar lah, dia belajar sendiri. So hari-hari dia praktis main serunai. Dia kata sebab tak nak kacau wife dia, kalau bunyi serunai tu bunyi nyaring kan, dia tak nak kacau, so dia letak dekat bilik gaming. Dia suka main game. Dia kata dia suka main PC game. I tak tahulah dia main Dota ke, dia main Counter Strike ke, dia main Mobile Legend ke, Ragnarok ke, I tak tahulah dia main apa kan. Tapi dia kata dia suka main game, so dia ada bilik gaming. So serunai tu letak situ. Dia dah lama tak main game jugalah sejak dia ada serunai tu, sebab hari-hari nak praktis kan main serunai ni. So dekat dalam bilik gaming ni dia dalam dunia dia sendirilah. Until dah satu hari ni wife dia pula, dia memang kebetulan sejak dia kemas dia duduk mengemas ni, dia perasan wife dia asyik sakit kepala tau. Bila buat saliva test tu tak ada COVID. So hari tu ada satu kali tu wife dia keluar pergi klinik sendirilah, nak pergi check betul-betul, nak pergi buat test tu semua betul ke tak ada COVID ke apa, sakit dah berhari-hari kan. Lepas wife dia balik tu, wife dia bagi tahu wife dia pregnant. Oh faham lah, patutlah berhari-hari sakit kepala. Rupanya sebenarnya pembawakan budak lah, muntah-muntah ni semua bukanlah sebab angin ke atau sakit COVID ke. Alhamdulillah, so pregnant. So dia kata kita punya PKP kan berlarutan, on off. So dia kata untuk pendekkan cerita, dalam fasa kita kejap boleh kerja, kejap tidak boleh kerja tu, so bila time yang kita boleh keluar, ada time yang kita tak boleh keluar tu, dia memang tetap, tak kisahlah bunyi tu keluar macam mana pun, tapi dia memang hari lah dia main serunai tu. Ada satu malam tu, dia mimpi arwah ayah dia tau. Dalam mimpi tu, dia mimpi arwah ayah dia datang. Arwah ayah dia minta izin nak ajar anak dia, kira macam cucu lah, kiranya anak dalam kandungan wife dia tu lah, nak pinjam anak tu, nak ajar main serunai. Dia kata dalam mimpi tu panjang. Dia kata dalam mimpi tu dia jumpa arwah ayah dia. Arwah ayah dia ajar dia main serunai. Dia orang berdua main serunai. Lepas tu dalam mimpi tu tiba-tiba arwah ayah dia ambil anak dia. Lepas tu macam nak bawa pergi tau. Macam nak bawa pergi belajar ke nak. Dia tak boleh nak explain lah. Tapi dia kata macam nak ambil anak dia untuk bawa ke sesuatu tempat lah, untuk ajar main serunai tu. Tapi belum sempat Acat ni dapat nak jawab ayah dia boleh ke tak boleh, ayah dia nak bawa pinjam anak dia nak pergi mengajar serunai tu, Acat terjaga sebab wife dia menjerit kuat sangat. Wife dia macam jerit. So dia terjaga daripada tidur dia, daripada mimpi dia tu, dia terjaga. Dia tengok wife dia tengah meraung-raung pegang perut tau. Tengah meraung-raung pegang perut. So dalam kesamaran malam yang gelap bilik tu, dia nampak wife dia punya tangan macam ada darah tau. Dia tahulah walaupun gelap, tapi bila wife dah menjerit-jerit, pegang-pegang perut, tunjuk macam ni, darah boleh bau darah tu. Dia buka lampu, dia tengok memang betul wife dia memang berdarah dah. Area wife dia punya tempat tidur tu ada darah. So dia panik. Lepas tu wife pun cakap sakit macam kena cucuk, macam kena tikam macam tu. Wife dia cakap sakit sangat. So dia panik, bawa wife dia. Dia kata bawa wife dia pergi hospital. Tang-tang tu juga just angkat, tak pack barang, tak apa, tak kisah. So dia kata yang penting dia nak sampai hospital dulu untuk check wife dia kenapa. Lepas tu kalau kena tahan kat ward ke apa, nanti dia balik, hantar je lah balik baju, tak kisahlah. So macam okay, hantar masuk emergency apa semua. Pening lah fikir, ya Allah tolonglah kan, jangan jadi apa-apa dekat wife and anak dia lah. So after a while, doktor sahkan yang dia ada bleeding. Doktor cakap bleeding. Cuma bila wife dia explain macam rasa perut kena tusuk tu, doktor tak dapat nak sahkan yang ada unsur-unsur penikaman lah. Tak ada, sebab perut dia tak ada lubang, tak ada apa, tak ada kesan cedera, tak ada. So tapi ada darah-darah. So doktor conclude, dia kata dalam pregnancy memang ada bleeding kadang-kadang kan. So doktor kata doktor sharp bleeding lah. I pun tak pasti pendarahan dia dekat atas katil tu sebanyak mana. So I pun tak tahu sebab ini dah berapa
dah berapa lama dari hari yang diorang tahu yang wife dia pregnant kan. So dah could be a few months lah. So I pun tak berapa nak pasti timeline sebab dia kata on off PKP kan. So mungkin dah few months kot. Doktor nak biar wife dia dekat hospital untuk observation. Kot sebab so far check tak ada apa, tapi takut ada problem with the pregnancy ke apa. So kena stay lah. So okay lah, Acap pun balik. Since wife dia tak dekat rumah, dia memang most of the time dia main serunai je lah. And kali ni dia tak adalah main dalam bilik gaming sahaja sebab dia dah macam boleh main di mana-mana. So dia main lah kat ruang tamu. So dia kata nak dijadikan cerita sebab wife dia kena tahan beberapa hari juga. So ada salah satu hari dalam dia duduk rumah yang wife dia dekat hospital tu, dia tengah main serunai tu, dia terlelap dekat ruang tamu. Dia terjaga sebab dia dengar bunyi ketawa. Kanak-kanak. Dia terus terjaga. Dia macam, benda ni. Pasal dia tengok rumah dia dah gelap. Oh, dah malam. Sebab dia terlelap tu petang. Allahuakbar. Okay. Dia kata dalam dia punya email tu, dia tidaklah berkelakuan seperti orang-orang dalam filem yang bila rumah tu gelap, kau dah dengar budak nak ketawa-ketawa, kau pun nak pergi check. Oh tidak. Dia buka lampu dulu. Dia bagi rumah dia terang. Okay, dia bagi rumah dia terang. Walaupun tu rumah dia kena terangkan dulu. Dia tak nak gelap-gelap ni, nak dengar cari bunyi gelap-gelap tu, tak nak. Bila dah terang rumah tu, dalam keadaan terang benderang tu, dia nampak ada kelibat budak berlari sambil ketawa. Budak dalam rumah dia lari sambil ketawa. Acap ni, dia tidaklah nak ikut budak tu. Dia tidaklah nak check ni anak siapa ke apa. Sebab dia tahu rumah dia berkunci. Tak mungkin lah anak jiran masuk. And dia kata kalau betul itu kanak-kanak yang tersalah masuk rumah orang ke apa ke, tak mungkin budak tu nak berlari-lari ketawa-ketawa macam tu. So dia dah macam, Allah ni apa ni? Dan dia tak ada nak kejar. Dia diri je dekat ruang tamu tu. Dia tunggu. Apa lagi budak ni nak buat? Dia dengar footstep atas, bawah, sana, tapi tak nampak. Dia dengar je. Kejap bunyi macam ke dapur, kejap bunyi macam sebelah dia, tapi tak nampak. Dia dah takut. Dia kata kacau. Ni Abah Hana, dia kata tidur waktu maghrib kan, dah kena kacau. So dia azan. Laungkan azan dekat ruang tamu tu sekuat-kuat hati dia. Masa dia tengah azan tu lah ada bunyi serunai berbunyi kuat. Ada orang main serunai pula dalam rumah dia. Ya Allah, time ni dia kata bakal nak gugur jantung dia. Tapi dia kata dia dah banyak dah tengok filem-filem hantu, macam especially dia penggemar filem hantu Mat Salleh. Dia suka filem bergenre exorcism. So bagi dia, bila kita tengah buat sesuatu, bila ada gangguan tu, maksudnya orang tu sengajalah nak hentikan kita. So tak ada, dia akan teruskan. So dia teruskan je, habiskan azan. Sebab dia tak peduli pun bunyi tu, kau nak bunyi ke kau tak nak bunyi ke, no, aku akan azan sampai habis azan ni. Makin dia azan, makin benda tu berbunyi kuat. Dia tahu, aduh, kacau lah setan ni kan. Dia macam, mungkin dia kata benda tu berbunyi makin kuat sebab hantu tu tahu, setan tu tahu yang dia takut. Macam, dia tengah laungkan azan, tapi mungkin sebab dalaman dia ni tak cukup kuat. Dia takut dengan benda yang dia tak nampak ni. Walaupun tadi dia nampak ada kelibat, tapi lepas tu tak nampak kan. Lepas tu dah dengar, tiba-tiba ni serunai berbunyi. Dia dah takut. Bukan waktu tu dia tak percayakan Allah, tapi waktu tu dia memang tengah takut. Patutnya keadaan tu dia kata dia kena berserah 100% ke Allah. Dia tak boleh rasa takut. Tapi dia kata at that time dia mengaku iman dia tak kuat. Dia memang takut. Dalam dia azan tu dia takut. Dia takut. Dia tak nak nampak. Dia macam sambil dia azan, sambil dia terdetik jugalah, ya Allah janganlah nampak. You know, benda-benda macam tu lah. Macam dia takut. Dia dah habis azan, bunyi serunai tu tak stop. So dia dah tak tahu nak buat apa. Dia nak baca surah An-Nas. Dia kata sebab waktu tu itu yang terdetik dekat minda dia. Dia nak baca surah An-Nas. Waktu dia nak baca tu, budak tu keluar, datang dekat dia. Tak tahu daripada mana. Dia pun tak perasan. Tapi dia tahu budak tu tengah jalan ke arah dia sambil main serunai. Budak
tu dia kata muka dia tak ada. Acap memang kaku dia tak baca surah An-Nas tu pun. Walaupun tadi dia dah terdetik nak baca, dia dah tergamam sebab dia tengah nampak depan muka dia ni. Ni, budak ni yang tak berwajah ni main serunai dia. Dia tahu tu serunai dia selalu praktis hari-hari tu. Ya Allah, dia tak tahu nak buat apa. Dia terkaku, dia blank, tak boleh fikir apa, kosong, dia just tenung je budak tu. Budak tu bergerak ke arah dia. Masalahnya budak ni bergerak sambil main, and budak tu macam nampak bergerak tapi tak sampai-sampai. Faham tak? Debaran tu macam gug. Tapi aku tak sampai-sampai. Aku tak tahu. Dia kata situasi tu dia tak boleh nak explain. So I ada membayangkan ni, buat I pun tak tahu macam nak explain. Benda ni bergerak ni ke arah you. Tapi dia tak sampai-sampai. Dia ada ni. Datang. Budak tu berhenti depan dia. Dia tengok je lah wajah budak ni yang tak ada wajah ni. Dia tengok je. Budak tu cakap, "Ayah, bagilah saya ke atuk." Siapa ayah kau? Time ni gugur. Memang dah tercabut dah jantung dia. Dia kata, "Ya Allah, apa benda ni?" Apa suara pula? Benda ni tak tahu suara datang daripada mana. Sebab muka tak ada, mulut tak ada, apa tak ada budak ni. Dia tak boleh nak explain. Dia kata tak ada wajah, tiup serunai. Faham tak? Lepas tu tiba-tiba, "Ayah, bagilah saya ke atuk." Kau siapa? Siapa bapak kau? Dan Acap kata kenapa dia rasa takut sangat waktu budak tu cakap. Sebab budak tu ada sebut nama budak tu yang Acap tak boleh nak reveal. Dia kata sebab nama tu memang dia dengan wife dia dah plan. Biasalah kita bila ada pasangan yang kita ada plan, yang macam kalau kita ada anak lelaki, kita namakan Nina. Nama anak perempuan kita nama ni. So Acap dah ada nama. Dan sekarang budak yang tak ada wajah ni, dia sebut nama tu. "Ayah, bagilah contoh Adam dekat atuk." Macam mana kau tahu pasal nama yang aku nak letak kat anak aku? Kau faham tak? So kau nak cakap kau ni anak aku ke? Yang tak berwajah ni, yang sebesar alam tak berwajah ni. Padahal anak aku dalam kandungan lagi kan. So dia time ni dia memang takut lah. Dia kata macam okay, ni memang setan yang power lah. Boleh tahu nama yang dia nak letak dekat unborn child dia ni semua kan. So dia macam aduh, aku tak boleh buat apa ni. And dia memang otak blank. Tadi nak baca surah An-Nas, lepas tu tak jadi. So dia just tak tahu nak buat apa dengan benda yang tak berwajah ni. Dia terus azan lagi sekali. So dalam tengah azan, tiba-tiba dia terjaga. Oh, dia kata, "Tadi tu mimpi. Ya Allah, tadi tu mimpi. Ya Allah, tadi tu mimpi." Lega sangat sebab tadi tu mimpi. Tapi dia kata dia pun selalu juga tengok cerita seram. Orang ingat mimpi, terjaga, mimpi lagi. Terjaga, mimpi lagi. So ni duduk diam. Dia tengok keliling. Ya, rumah dia sama, masih gelap. Buka lampu dulu. Tak ada footstep, tak ada bunyi serunai. Okey, lega, alhamdulillah. Dia cepat-cepat pergi ambil wuduk, pergi solat. Lepas dia habis solat isyak, baru dia capai phone. Dia tengok ada miss call daripada hospital. Wife dia bleeding teruk sampai kena masuk emergency. Mula-mula wife dia kan kat tempat ward biasa dah, for observation je, sebab tak ada apa kan. Wife dia tiba-tiba bleeding teruk, dia kena masuk ward emergency. So Acap ni walaupun dia tahu dia tak boleh teman wife dia kat dalam bilik ke apa, lagi pun emergency mana dia boleh ada orang teman kan, dia tetap pergi bergegas ke hospital. Malam tu dia tunggu dekat dalam kereta kat parking lot sebab tak boleh nak stay kan. So dia just tunggu kalau ada perkembangan apa-apa ke, at least dia ada dekat kat situ, dia tak nak jauh. Duduk dalam kereta pun dia berzikir je. Dia macam berzikir nak tenangkan hati dia. Di samping dia berdoa lah supaya anak dengan wife dia selamat. Dia teringat pula yang tadi dia kena kacau hantu, tapi itu mimpi ke tak mimpi. Dia macam tak tahu nak decide benda tu macam mana. So dia call ada satu pakcik dia ni lah, yang pandai mengubat orang lah. So dia macam tanyalah pakcik dia ni, macam dia ada rasa kena kacau tau. Dia macam dia tak tahulah macam mana nak cakap. Dia sejak 2 menjak ni dia asyik kena kacau je. Lepas tu dia explain cerita from A to Z. Sebab dia memang tak nak tidur pun, sebab dia takut kalau dia tertidur dia kena kacau setan lagi. So dia memang borak je lah dengan pakcik dia ni. Dia cerita lah pasal kena kacau ni apa semua. So dah habis tu pakcik kata tak apa, nanti pakcik dia tengok-tengokkan. Lepas tu pakcik tanyalah, tu wife apa khabar? Kebetulan pakcik tu tanya. Lepas tu dia cerita lah, dia sebenarnya kat parking lot tengah tunggu. Wife dia sakit lah. Sakit? Kenapa? So dia cerita pula wife dia sakit ni, bleeding teruk ni semua dia cerita lah. Terus pakcik dia cakap, "Jap, takut wife dia jadi macam tu sebab serunai tu."
Dia dah pelik, apa kena-mengena serunai dengan wife dia? Wife dia bleeding punya pregnancy. Bukan pasal kena kacau tu, wife dia tak pernah mengadu pun kena kacau kelibat ke apa, tak ada, dia yang kena sekarang ni. So dia tanya pakcik dia tu, kok pakcik dia tahu arwah bapak dia ada simpan serunai berpuaka ke apa kan. So pakcik tanya balik, kejap, cuba cerita balik, macam mana kau dapat serunai tu? Sebab dia cuma cakap dia jumpa serunai tu dalam store. So pakcik dia tanya balik, kejap, cerita balik, macam mana kau boleh dapat serunai tu? Kenapa pula kau tiba-tiba tanya arwah bapak ada tahu ada simpan serunai berpuaka ke apa kan? Sebab tak adalah arwah bapak engkau ni pandai main serunai pun. So dia pun ceritalah dia jumpa dalam store, and dia ingatkan tu peninggalan arwah bapak dia lah. Sebab dalam store tu memang ada barang-barang lama bapak dia pun. Sebab masa bapak dia meninggal, masa dia orang buat kenduri semua tu, ada dia orang bawa barang-barang arwah bapak dia nak hantar kat rumah dia simpan. So dia syak itu salah satu barang lah. Pakcik dia check secara batin. Pakcik dia ada ability untuk check secara batin. Pakcik dia check serunai tu bukan milik bapak dia ataupun keluarga dia. Serunai tu ada pihak yang tak bertanggungjawab letak kat situ. Orang tu memang sengaja letak kat situ supaya dia dekat dengan Acat, sebab orang tu buat perjanjian dengan benda yang menjaga serunai tu bahawa benda tu akan dapat waris Acat. Sebab tu orang tu letak serunai tu kat situ. Sebab tu benda tu tuntut anak Acat. Faham tak? So sekarang ni Acat dah panik. Macam kalau Acat nak bawa serunai tu jumpa pakcik dekat Kelantan tu, tak boleh juga sebab kita tak boleh nak merentas daerah, apatah lagi nak merentas negeri lah apa ni semua tanpa surat lah apa semua kan. So dia macam panik. Ya Allah, lepas tu wife dia pula dekat hospital ni tengah bertaruh nyawa ni, bleeding macam patutlah bleeding and patutlah benda tu cakap, ayah bagilah Adam dekat atuk. Macam it's not atuk, it's setan tu yang menyamar jadi arwah ayah dia, padahal serunai tu bukan milik arwah ayah dia pun. Dia flashback. Siapa yang datang rumah dia kan, yang duduk hantar-hantar barang ni semua kan, macam flashback. Tak ada orang lain, memang daripada keluarga dia sendirilah, saudara mara dia lah. Dia kata dia tahulah. Dia boleh rasa lah, dia tahulah siapa. So pakcik daripada Kelantan dia duk bantu merawat dari jauh. Dia guna terma merawat dari jauh. I tak pastilah pakcik Kelantan dia buat apa kan. Tapi lepas conversation dia dengan pakcik Kelantan tu, dalam pukul 4 pagi ke macam tu kot, wife dia text yang wife dia terjaga, wife dia dah stable, terjaga daripada tidur. So dia macam, oh lega sebab awal-awal ke hospital yang call ni wife dia sendiri yang bagi tahu kan, macam dia baru terjaga ni, maybe wife dia dah keluar daripada emergency dah lama kot, maybe tak tahu dia tak tahu tapi dia tahu, yang dia tahu wife dia text cakap wife dia tersedar and wife dia okay. Pendek je. So dia lega. Bagi dia maybe apa yang pakcik dia dari Kelantan ubat dari jauh tu maybe dapat halau lah kot. Atuk yang nak claim anak dia tu kan. After a few days dapat discharge sebab wife Acat dengan kandungan is okay. Lepas dapat tahu wife dengan baby okay, Acat tu terus balik ambil anak dengan wife dia. Lepas tu balik, dia memang decide nak bakar serunai tu. Dia nak bakar. Tapi dia cari serunai tu satu rumah tak jumpa. Sampai sekarang tak jumpa. Sampai sekarang. Even anak dia namakan anak dia bukan nama yang dia nak namakan, yang digunakan oleh puaka yang tidak berwajah tu. Dia tukar nama anak dia. Alhamdulillah, dia kata 2023 wife dengan anak dia happy je, sihat je. Diorang masih duduk di rumah sama dan masih sampai sekarang tak wujud bunyi serunai atau kelibat kanak-kanak, dan serunai itu pun dah hilang dari rumah dia. Itu sahaja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian tentang kisah yang melanda keluarga Acat ni tentang serunai puaka. Diorang assume milik ayahnya, rupanya tidak. Tetapi benda tu diletak oleh ahli keluarga dia sendiri, saudara mara. So I tak pasti siapalah. So pengajaran dalam kisah ini, pertama sekali, kalau rumah gelap buka lampu. Betul. Kalau barang-barang aneh dijumpai dalam rumah, di luar rumah, dalam pekarangan rumah kita, and kita tahu tu bukan milik kita, siasat dulu, jangan main bantai pakai je. And kalau rasa benda ni macam pelik je, kita mesti ada insting tu. Siasat.
So ya, kalau anda berada dalam situasi yang lebih kurang sama, bila kita nak bercerita dengan orang yang kita nak minta tolong ni, seorang ustaz ni, make sure jangan leave any detail. Walaupun kita rasa macam tak ada connection, tak apa, cerita je semua, so that bila kita cerita habis-habis, barulah mudah untuk orang merawat. Baru orang cakap, okay betul, ni macam ni, ni macam ni, macam ni, settle. Apa-apa pun kita kena percaya tiada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa Allah. Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Bye. Assalamualaikum.